Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saudara, setiap hari kita pasti berdepan dengan pelbagai cabaran. Jika kita menjadikan cabaran tersebut sebagai penghalang untuk mengecapi kejayaan, maka ianya akan menjadi satu kegagalan. Jika kita ambil cabaran tersebut sebagai peluang dan pengalaman untuk menggapai kejayaan, maka tidak mustahil ianya boleh dicapai. Segalanya terletak kepada diri kita untuk mengubah cabaran menjadi peluang. Ini akan kita bincangkan dalam Ringgit Base ketika nanti. Dan untuk waktu ini, kita akan melihat dahulu perkembangan ekonomi semasa. Dimulakan dengan perkembangan ini. 250,000 pengunjung dengan potensi jualan lebih 1.6 bilion ringgit disasarkan sempena Malaysia Auto Show MAS 2024. Menteri MITI berkata, selain pameran jenama terkemuka automotif, ia juga mengetengahkan bakat PKS di peringkat dunia. MAS 2024 dianjurkan secara strategik dengan menekankan kepentingan amalan mampan dalam sektor automotif. Ia dijadual berlangsung dari 21 hingga 26 Mei tahun depan di Maeb Serdang dan IOI City Mall Putrajaya. Beralih ke perkembangan yang berikutnya, Perdana Menteri mahu tempoh kelulusan pembangunan rumah mampu milik RMM dipercepat bagi memangkin pelaburan dan perbaiki tahap memudah cara perniagaan di Malaysia. Seterusnya, menarik dan memudah cara pemaju untuk sediakan lebih banyak RMM demi manfaat rakyat. 500,000 unit rumah mampu milik disasar menerusi rancangan Malaysia ke-12. Konsep perumahan inklusif madani akan dijadikan teras pembinaannya pada masa depan. KPKT memberitahu setakat 30 September, lebih 400,000 unit kediaman mampu milik sedang dilaksana. Lebih 200,000 unit daripadanya di peringkat siap dan sedang dibina. Baik saudara, seterusnya kita tinjau prestasi pasaran bersama PNB Investment diikuti dengan harga komoditi setakat tengah hari tadi. RM100 juta geran pendigitalan sehingga RM5,000 untuk manfaat 20,000 usahawan PKS dan pengusaha mikro. Untuk menaikkan taraf sistem jualan inventory dan perakaunan digital. RM900 juta pinjaman di bawah BNM, Bank Negara Malaysia, menggalakkan syarikat PKS meningkatkan produktiviti perniagaan melalui otomasi dan pendigitalan. RM40 juta untuk program Shop Malaysia Online, iaitu untuk peniaga kecil, terutama bidang makanan yang berniaga dari rumah. Pusat ekonomi digital di setiap DUN akan terus diperkasa untuk menyokong pengusaha kecil menjual produk secara dalam talian dengan peruntukan RM25 juta.
bagaimana cabaran itu mampu membantu kita untuk mencapai sesuatu kejayaan. Based pada pengalaman saya, kalau tanpa cabaran saya tak berdiri di sini. Saya tak ada kejayaan saya yang sekarang ni. Saya memberanikan diri saya untuk menghadapi cabaran, pergi interview, hadapi cabaran untuk cabar diri saya mencuba benda sesuatu yang baru, dan alhamdulillah hasilnya hari ini saya dah ada kejayaan saya sendiri. So dengan cabaran inilah anda tak perlu takut. Ini merupakan langkah pertama. Dengan cabaran ini jangan takut gagal. Kegagalan yang saya hadapi pada suatu ketika dulu telah membawa kejayaan saya pada hari ini. So kepada korang yang ada di luar sana, jangan lupa, jangan risau, jangan takut hadapi cabaran. Hadapilah ia dengan tabah. Cabaran jangan putus asa. Cabaran ini sebenarnya sangat membantu kita untuk mencapai sesuatu kejayaan, insya-Allah. Sebenarnya cabaran ni dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita mempunyai pelbagai cabang cabaran untuk mencapai apa-apa sahaja kejayaan. Salah satunya kalau dululah pada diri saya sendiri, apa yang pernah berlaku pada diri saya, kalau dulu saya tak mampu untuk berhadapan dengan orang ramai, dan pada hari ini alhamdulillah saya mampu menjadi contohnya sekarang ni lah, saya mampu menjadi seorang DJ, saya mampu menjadi seorang pengacara bagi majlis-majlis di jabatan saya, dan itu merupakan cabaran untuk diri saya dan menjadi sumber inspirasi kepada rakan sekerja saya, kepada masyarakat di sekeliling saya. Alhamdulillah. Bagaimana saya menukar cabaran kepada suatu peluang, yang mana saya rasa sebenarnya cabaran adalah sesuatu yang boleh dicapai bila kita ubahnya atau kita sesuaikannya menjadi satu peluang. Seperti saya, yang mana saya dipindahkan ke Rembau, tempat yang baru dan bidang yang baru, saya anggap itu sebagai cabaran, yang mana saya dapat menerokai sebuah peluang yang baru dan sangat besar, yang mana boleh membawa kepada generasi-generasi masa depan dan segi kerjaya mereka. Bagaimana kita menjadikan cabaran sebagai satu peluang untuk meneroka sesuatu yang menghasilkan kejayaan? Ini yang berlaku kepada tetamu yang kita bawakan ke studio untuk berkongsi pengalaman beliau menjadikan cabaran bukan satu halangan, malah sebagai satu peluang untuk membina empayar perniagaan. Cabaran dan menjadi peluang, topik yang kita bawakan bersama dengan Encik Muhammad Yusri bin Ahmad Jalaluddin, pengarah urusan RY2 Air Conditioning Empire, bersama dengan kita. Assalamualaikum Tuan Yusri. Waalaikumsalam Tuan Kamal. Sihat Tuan? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan Bis Malaysia petang ni. Terima kasih juga menjemput saya ke program Bis Malaysia. Baik, jadi kita nak membincangkan satu topik yang saya rasakan, kita rasakan juga, semua orang mengalaminya, berdepan dengan keadaan ini. Cabaran. Setiap hari ada cabaran dia, betul tak Tuan? Betul. Ya, setiap hari ada cabaran. Jadi kalau kita jadikan cabaran itu sebagai penghalang, maka kita tak akan ke mana. Tapi kalau kita jadikan cabaran itu sebagai satu peluang, ianya boleh melonjakkan kita ke satu tahap yang lain. Betul? Betul Tuan. Baik, jadi kalau kita lihat sendiri pengalaman, macam saya sembang dengan Tuan sebelum ni kan, COVID-19 ramai yang terkesan. Ada yang kena berhentikan kerja, ada yang gajinya dikurangkan. Betul Tuan. Segala-galanya itu. Dan juga Tuan juga merupakan salah seorang yang terkesan. Mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit pengalaman Tuan. Okey, betul apa yang Tuan nyatakan tadi. Mungkin pada masa itu bukan saya tapi ramai masyarakat Malaysia yang terkesan dengan COVID. Betul. Lebih-lebih lagi pada kita tak dapat bekerja di luar dan lebih kepada kerja di rumah lah waktu itu. Dan apa yang saya lakukan pada masa itu, kita cuba mengawal kita punya perbelanjaan harian. So kalau sebelum tu kita terlalu belanja, shopping ke apa, tapi bila masa PKP tu kita terpaksa bercatut makanan, nak berjimat. So kita pun tak boleh bekerja pada office hour. So kalau kata ada yang biasa dibayar gaji dengan overtime, pada waktu itu kita dibayar hanya dengan basic. Tak ada overtime semua tu. Dah tak ada. So macam mana kita nak cuba dapatkan duit sampingan? Macam saya cuba cari jalan lain untuk menambah pendapatan dengan membuat kerja-kerja servis aircon sebagai part time pada waktu itulah. Okey. Jadi untuk mendapatkan ilmu servis aircon tu, adakah mempelajarinya ke, ataupun pengalaman ke, ataupun cuba-cuba sendiri tengok dalam YouTube ke dan juga sebagainya, macam mana tu Tuan? Okey, pada peringkat permulaan saya mengalami masalah sendiri sebenarnya di rumah. Okey. Pada waktu PKP tu, aircon saya di rumah sendiri sebenarnya tak sejuk dan rosak. Alright. Okey, pada waktu itu saya cuba berhubung dengan syarikat-syarikat aircon, tapi malangnya pada masa itu syarikat semua tak boleh beroperasi. So saya pun cuba mencari jalan lain
saya cuba dengan keyakinan untuk buat benda itu sendiri. Dan saya cuba tengok di YouTube tentang macam mana kita nak repair ataupun servis aircon. So saya pun cubalah dengan apa yang ada. Mungkin sebelum ni saya bukan dalam bidang aircon. Saya lebih kepada bidang otomotif. Sebab dulu saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Taiping dalam jurusan teknologi otomotif dan beralih ke IKBN dalam jentera berat pun otomotif juga. Memang zero tentang basic berkenaan aircon dan electrical. Jadi pada masa PKP itu saya betul-betul bergantung pada YouTube. Kita tengok macam mana dia nak servis aircon dan saya berulang-ulang kali tengok. Dan alhamdulillah saya praktiskan, alhamdulillah saya boleh selesaikan masalah aircon saya yang tak sejuk tu. Baik. Dan pada itu baru timbul semangat dan keyakinan. Saya pun post di status WhatsApp. Dan ada salah seorang kawan saya yang komen. Dan nama dia adalah Ramli Atan. Dan dia juga adalah partner saya sampai sekarang. Daripada situlah startnya kita berbincang untuk buat bisnes aircon. Dan pada masa yang sama saya masih bekerja sebagai operator kren menara waktu itu. Okey, maksudnya daripada operator kren menara kemudian dikurangkan gaji, hanya dapat gaji basic sahaja. Ya, betul. Semasa pengurangan gaji itu mencari peluang. Dan mencari peluang. Yang dikatakan menjadi satu batu loncatan ataupun cari peluang kan. Cari peluang kita buat kerja part time masa tu. So kalau kata dapat duit tu kita boleh buat sampingan untuk pembelanjaan pada waktu PKP tu. Baik. Itu yang saya cubalah. Okey, jadi maksudnya walaupun kita bukannya berlatar belakangkan teknologi itu ataupun penyamanan udara kan, tapi betul, kan? kita cuba untuk menggagahkan diri kan. Kita paksa diri kita belajar daripada YouTube tu dan juga kita lakukannya. Pasti boleh. Macam sekarang ni dah berjaya membina empire. Tapi sebelum tu kita akan cerita pasal membina empire tu. Sebelum kita nak bercerita tentang bagaimana untuk memulakan perniagaan ni kan. Jadi apabila tuan bekerja sebagai operasi kren, operator menara kren tu, kemudian tuan berhenti. Ya betul, saya ambil keputusan untuk saya berhentilah. Kenapa berhenti tu? Sebab saya nak cuba fokus ke dalam bisnes aircon masa tu. Sebab saya dah decide lah pada waktu itu kan. Saya pun dah hampir 6 ke 7 tahun bekerja sebagai operator kren menara. Dan tiba masa untuk saya cuba ubah 360 daripada bidang lama kepada bidang yang baru. baik. Walaupun saya sendiri bukan bidang aircon yang asalnya. Itulah. Dan dia bertitik tolak daripada sebab kena kurangkan gaji tu kan. Ya, betul, Jadi kita cari peluang-peluang yang ada yang boleh menambah pendapatan untuk kelangsungan hidup sendiri. Jadi tercetusnya untuk memulakan perniagaan. Okey, kita tahu untuk buat aircon tu mula-mula nak betulkan aircon rumah sendiri kan. Tapi Ya, betul. akhir sekali memulakan perniagaan. Ni macam mana tercetusnya untuk memulakan perniagaan tu? Okey, untuk memulakan perniagaan tu macam saya cakap tadi, bila saya dah post di status WhatsApp, ada rakan saya yang partner saya sekarang ni bertanya untuk kita menjalankan bisnes tu. Selepas dari itu saya akan buat keputusan untuk berhenti kerja pada ketika itulah di masa PKP tu. Kemudian selepas saya berhenti, dalam 1 minggu pertama saya decide terus kita jalankan bisnes ni full time. Dan saya mencari sebuah rumah taman untuk dijadikan sebagai store dengan kadar bayaran sebulan 700 untuk peringkat mula. Sebab kita masa itu tak ada sampingan modal, duit simpanan untuk kita jalankan bisnes. Kita betul bergantung apa yang kita ada saja. Dan daripada rumah tu, walaupun rumah, tapi dia punya semangat dia membuat kita berkobar-kobar untuk kita naikkan kita punya company walaupun saya sewa rumah. Baik. Tapi rezeki tak panjang, pada waktu itu Kajang banjir besar. Okey. Rumah kami ditenggelami air. Cabaran lagi tu. Lepas tu aircon semua tenggelam pada waktu itu dekat Kajang. Selepas daripada itu saya akan rasa down lah dengan partner sebab kita pun bermula bisnes dengan tak ada modal. Lepas tu kita cuba bangun balik, kita plan untuk cari kedai yang lebih strategik. Lepas tu baru saya dapat sewa satu kedai yang agak kecil. Daripada situ, duduk tak sampai setahun, owner cuba naikkan kadar sewaan daripada 1,500 jadinya ke 2,500. Okey. Bagi saya yang baru start up company, untuk bayar kedai yang kecil, separuh kedai, dengan 2,500 agak mahal. Jadi saya Terbeban pun juga rasanya terbeban kan? juga. Betul. So saya pun terpaksa berpindah ke kedai Cari yang tempat baru. lain. Mungkin rezeki pada waktu itu saya jumpa satu kedai kosong di R&R Bukit Dukung Kajang.
Sampai sekarang lah kami bertapak di situ. Kalau kata R&R yang kita tahu sebelum ni, biasanya kedai makan, kedai buah. Betul. Tapi kami antara syarikat aircon yang pertama bertapak di R&R. Baik, jadi maksudnya salah satu kedai di R&R itu memberikan perkhidmatan penyelenggaraan penyamanan udara. Ya betul. Kita buat set up kedai office tu, showroom di R&R Bukit Dukung Kajang. Okey. Satu-satunya di Malaysia kedai aircon yang ada di R&R. Itu keunikan dan juga perbezaan yang ada pada RY2 ni dan di luar kebiasaannya. Betul. Baik, jadi kalau kita lihat banyak cabaran yang tuan hadapi kan, Ya, betul. untuk membuat perniagaan dan juga sebagainya ini. Jadi macam mana semangat yang menyebabkan tuan boleh berdepan dengan cabaran ini, yang memberi motivasi itu siapa sebenarnya? Ataupun dari diri sendiri memegang kata-kata motivasi ke ataupun macam mana? Okey, sebenarnya masa permulaan kami buat kerja part time tu, daripada pengalaman lah yang membuat saya motivasi untuk ke depan. Kadang kita pergi ke rumah customer dengan apa yang adanya, serba kekurangan. Transport company tak ada, kita naik kereta Myvi, Viva waktu itu. Baik. Bila sampai di rumah customer, tanggapan customer, dia akan cakap, "Oh, awak budak part time." So kadang kita rasa tercabar. Keyakinan customer tu. Keyakinan customer. Padahal kita dalam masa yang sama kita tercabar untuk kita buktikan aku mampu. Betul. Tapi bila satu masa tu kadang saya rasa segan. Terpaksa kita parking hujung taman tu untuk elakkan customer tu nampak kita naik kereta. Okey. Itu apa yang saya buat dululah. Tapi selepas saya mampu beli van pada waktu itu, bila kita datang ke rumah customer, tanggapan customer lain pula. Dia beranggapan, "Oh, cantik van. Kerja dengan Cina ke?" Itu yang saya terima. Jadi benda-benda itu yang buat saya semangat dan untuk teruskan lagi bisnes ni lah. Baik. Itu daripada dorongan kawan-kawan dan juga family serta rakan-rakan lah. Baik, jadi apa yang saya nampak, cabaran ataupun kata-kata tak menjadikannya sebagai pematah semangat. Betul. Ianya merupakan penyuntik semangat pula. Betul. Kita menukar benda-benda yang negatif itu kepada positif dan itulah yang boleh melonjakkan lagi, betul? Betul tuan. Itu yang buatkan saya lagi berubah-ubah. So kenapa bila nampak kelengkapan cukup, van baru, kenapa masih berfikir bekerja dengan Cina? Sedangkan kita Melayu ni kita mampu buktikan berdaya saing dengan betul. luar. Baik, dan juga daripada pekerjaan ini saya difahamkan juga tuan sekarang ini mengikuti pengajian, betul? Ya, betul tuan. Saya mengikuti pengajian. Kita nak kongsikan semuanya itu selepas ini cabaran belajar kerja pula. Jadi kita akan berhenti seketika tuan. Okey, baik tuan. Baik, jadi untuk anda semua terus setia bersama kami BIS Malaysia berhenti rehat seketika. Jemaah Menteri memutuskan masalah kesihatan rakyat itu adalah hal yang utama. Soal pelancongan atau pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh mengatasi kepentingan mengawal dan merawat rakyat, termasuk COVID-19. Soalnya, apakah langkah-langkah diambil sekarang? Maka kita harus pantau kemasukan rakyat asing itu akan dikawal dengan lebih ketat lagi seperti mana menurut keperluan dan kepentingan kita. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
Kembali dalam BIS Malaysia, cabaran menjadi peluang. Kita masih lagi bersama dengan Encik Muhammad Yusri bin Ahmad Jalaluddin, pengarah urusan RY2 Air Conditioner Empire untuk perkongsian. Baik, Tuan tadi dah pun ceritakan banyak betul cabaran untuk melakukan perniagaan kan. Daripada dikurangkan gaji, kemudian memulakan perniagaan, premisnya dinaikkan harga dengan bencana banjir lagi. Macam halangan. Tapi kemudian dimaklumkan juga Tuan dah bekerja sekarang, dah ada perniagaan, tapi sambung belajar lagi. Ya, betul. Memang suka dengan cabaran ke apa ni? Pada asalnya saya memang tak ada diploma. Saya bukannya saya sekadar sampai CJ kemahiran level 3. Okey. Tapi bila saya cuba follow Mara punya portal Facebook, saya jumpa macam peluang ni lah. Jadi saya macam teringin untuk ambil diploma dalam masa bekerja. So kebetulan saya berjumpa dengan Facebook Encik Syukran lah. Daripada situ saya follow dan saya terus masuk ke dalam program di bawah Mara dengan bersama IKM Kuala Lumpur. Baik, program apa tu? Program D-Track untuk Diploma Teknologi Usahawan. So ada kelas ni adalah sangat bantulah untuk Bumi Putra yang macam baru nak grow macam kami ni, yang daripada kecil. So banyak tunjuk ajar daripada kita punya tenaga pengajar lah, iaitu macam Encik Syukran dan juga Encik Samsul. So berkenaan bisnes, dia orang banyak bagi support. Baik. So saya program ni selama 3 tahun untuk diploma usahawan ni. Diploma Teknologi Usahawan. Saya adalah batch yang 2023. Baik. Tahun ni punyalah. So daripada situ pula kita ada circle-circle yang positif. Boleh katakan 30 kita punya 30 pelajar tu adalah usahawan aircon. Baik. Kat Malaysia. So bila ada circle yang positif, kita saling berkongsi idea, berkongsi pendapat, berkongsi teknologi. Daripada situlah sangat membantulah bagi saya yang baru startup company ni. Maksudnya dah jumpalah komuniti peniaga dan belajar dengan sekeliling orang-orang usahawan tu. Ya, betul. Baik, jadi diploma teknologi usahawan bidangnya bidang aircon. Bidang aircon. Diploma teknologi usahawan bidang untuk aircon lah. Dia macam mana membagikan masa dengan berniaga, belajar tu di sepenuh masanya kena menghadiri kelas ke ataupun bagaimana tu? Okey, kalau kata kelas tu dia lebih kepada kelas online. Biasa di sebelah pagi saya akan utamakan kelas online lah. Kelas online daripada IKM Kuala Lumpur. Ada pengajar-pengajar yang akan bagi kita punya inilah task. Lepas tu di sebelah petang saya akan fokus kepada syarikat lah. Baik. Jika ada site visit, jumpa klien ke atau sebagainya lah. Dan di sebelah malam pula saya fokus betul-betul kepada family. Anak dan juga isteri. Sebab ada setengah orang bertanggapan nak jadi business owner ni kena bekerja 24 jam. Tak ada cuti sampai ke malam duduk office. Bagi saya sebenarnya Kita yang membagikan masa. Kita yang membagikan masa. Kadang-kadang rezeki itu pun datang daripada anak dan isteri di rumah. So kalau kita menghabiskan masa di office, kita tak ada luang masa bersama mereka. So bagi saya punya menggunakan masa sebelah pagi saya lebihkan kepada kelas, sebelah petang saya lebihkan untuk pengurusan syarikat. Baik. Dan malam saya fokus untuk family. Baik. Itu yang saya cuba praktikkanlah setakat hari ini. Baik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau bercakap tentang perniagaan, pastinya pengurusan keuangan dalam perniagaan itu perlu diutamakan. Sebab itu menjadi salah satu faktor ataupun punca kepada syarikat tersebut boleh terus pergi ataupun terus gulung tikar. Jadi bagi tuan sendiri bagaimana tuan menghadapi, sebab ikutkan pengalaman tak ada pengalaman untuk berniaga. Jadi macam menguruskan keuangan perniagaan itu bagaimana tuan? Okey, kita menguruskan dengan apa yang diberi tunjuk ajar daripada pengajar-pengajar IKM. Baik, dalam pengajian itu. Ya, betul. Maksudnya tuan membina perniagaan kemudian nak mendapatkan ilmu itu pergi belajar. Ya, betul, kita belajar. Saya pun banyak juga join kursus lain untuk dapatkan ilmu. Dan dari situ kita terapkanlah. So apa yang kita dapat saya terus masukkan dalam company untuk praktikkan benda tu. Untuk kita grow ke hadapan lah benda tu. Baik, jadi memang sebenarnya pengajian di IKMKL itu memberikan manfaat yang terbaik untuk melonjakkan perniagaan tuan. Ya, betul. Dan berapa lama dah perniagaan tuan ini? Saya kalau ikutkan hujung tahun ni genap perniagaan saya baru 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun di masa PKP tu kita start. Jadi belajar selama 3 tahun juga?
Belajar saya baru masuk pada Julai tahun ni dan akan habis pada masa lagi 2 tahun lebih lah. Okey, jadi kalau tuan melihat kepada lonjakan ataupun perbezaannya sebelum masuk belajar tu dengan masuk belajar, macam mana growth ataupun perkembangan perniagaan tuan? Kalau nak ikutkan memang banyaklah. Kalau sebelum ni kita tak ada basic berkenaan pengurusan, tak tahu macam mana kita tentang atas staff, nak jaga pekerja apa semua kan. So bila kita join ni kita nampak lebih banyak pendedahan tu. Macam mana kita nak uruskan pekerja daripada segi marketing kita macam mana. So tenaga-tenaga pengajar daripada IKM KL tu banyak membantu kita lah. Kalau kata sebelum ni saya banyak pergi kursus yang short term. Baik. Maksud kalau ada mentoring pun selama 4 bulan ataupun 2 bulan. Tapi bila dengan MARA, program D-Track ni, saya dimentor selama tempoh saya belajar. Kalau 3 tahun, 3 tahun. So jika ada apa-apa masalah, saya akan terus berurusan dengan cikgu yang mengajar saya itulah, iaitu Encik Syukran. Baik. Jadi kalau kita nak tanyalah ini pengalaman sendiri ni, pengalaman berniaga, apa cabaran yang paling sukar dihadapi dan juga bagaimana Encik Yusri menghadapi, menangani cabaran tersebut yang menjadikannya peluang? Okey, kalau kata cabaran tu semua orang ikutkan memang ada cabaran. Betul. Di dalam industri ini saya rasa cabaran adalah daripada segi ekonomi. Sebab sekarang pun harga bahan mentah makin naik. So kita nak kawal benda tu memang sukar. Di luar kawalan kita. Di luar kawalan kita. So apa yang kita buat, kita percaturan tu kena tepat. Itu yang kita cuba buatlah untuk elakkan kerugian. Baik. Jadi mungkin secara ringkas ni lah kita nak tahu. Tuan masih lagi muda kan? Betul? Umur ya, berapa? Betul. Saya baru 31. So, sangat muda. Kalau kita tengok pesanan kepada penonton kita, kepada anak-anak muda kita yang ketika ini, Mutaini mungkin cepat lelah ataupun cepat mengalah dengan cabaran yang dihadapi. Jadi apa pesanan-pesanan untuk secara ringkasnya? Okey, saranan saya kepada anak-anak muda di luar sana, mungkin yang tak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di universiti ataupun degree, boleh cuba ke arah kemahiran. Macam sekarang pun negara kita Malaysia banyak melahirkan perkara-perkara daripada TVET, macam MARA melahirkan dari student-student yang berjaya. So cuba ambil peluang itu untuk masuk. Kadang daripada peluang yang kita belajar tu, kita boleh mencungkil bakat kita, apa yang kita ada. So kita daripada situ juga kita boleh timbul minat dengan bidang yang kita ceburi tu. So tak semestinya kita tak pandai dalam akademik, tapi kita ada peluang lain untuk kita tunjukkan kita punya bakat. Baik, yang penting apa je cabaran yang kita hadapi, kita jangan mengalah. Betul. Kita kena jadikan ini sebagai satu peluang untuk melonjakkan diri kita. Jadi kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih Encik Muhammad Yusri bin Ahmad Jalaluddin, pengarah urusan RY2 Air Conditioner Empire untuk perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Terima kasih Tuan sekali lagi. Okey, sama-sama. Baik saudara, Ringgit Bis itu tadi menutup Bis Malaysia edisi Rabu 13 Disember 2023. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Akmal Hafiz Ruslan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jumpa lagi.